murid-murid, kita teruskan lagi kita punya PDPR ni dengan melihat kemahiran proses sains yang ketiga ya untuk hari ini, iaitu mendefinisi secara operasi. Okey. Yang ini perlu bagi perhatian yang lebih sebab benda ni agak baru, tapi sebenarnya taklah susah mana pun. Jadi kita nak fahamkan dia punya definisi tu dulu yang menyebabkan agak sukar sikit lah mungkin pada tahap kamu ni. Okey, tapi tak apa, cikgu ajar juga macam biasa. Kita lihat dulu kemahiran dia, definisi dia. Kemahiran mendefinisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan atau diperhatikan. Kemahiran mendefinisi tu apa? Maksudnya memberi maksud. Memberi maksud. Okey. Tentang sesuatu konsep. Konsep apa? Konsep sains lah. Kita belajar sains kan? Konsep sains. Kita terangkan maksud sesuatu konsep sains. Okey. Tetapi dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan atau diperhatikan. Macam mana tu? Okey, tak apa. Saya buat satu lagi slide. Tengok bagaimana kita nak faham definisi secara operasi ni. Okey. Tadi saya kata memberi maksud konsep sains. Kita tu maksudnya membuat satu definisi tentang sesuatu konsep sains. Konsep sains ni macam mana? Kebanyakan tajuk yang kita belajar lah dekat dalam sains ni. Tapi biasanya untuk tahap kamu, konsep sains ni yang ditanya. Kamu tak perlu cari pun. Okey. Contohnya kadar pernafasan. Itu konsep sains. Okey. Perubahan warna kertas litmus, itu konsep sains. Okey. Lagi apa lagi contohnya pengembangan doh, contoh itu pun konsep sains Okey. Alright. Kita lihat macam mana kita nak bagi maksud konsep sains. Okey, yang pertama kita kena kenal pasti apa yang dapat dilakukan. Apa yang dapat dilakukan. Okey, atau apa yang dapat diperhatikan. Maksudnya dekat sini kita bagi penerangan konsep sains tu melalui apa yang kita boleh ukur tentang sesuatu aktiviti sains yang kita jalankan tu. Tentang sesuatu aktiviti sains yang kita berjalankan tu, sama ada kita buat kita test dia ke, kita lakukan pematian ke, okey, itu dia punya maksud. Tapi cara nak menjawabnya taklah susah mana, kita hanya perlu lebih kepada membuat pemerhatian saja. Alright. Contoh kita pergi pada contoh yang pertama. Kita lihat gambar ni, gambar anak pokok kan. Anak pokok ni daripada biji benih jadi satu daun, ada 3 daun, lepas tu dah banyak daun. Kan? Okey. Konsep sains yang nak dibincang, nak didefinisikan apa dia? Konsep sains dia adalah pertumbuhan pokok. Pokok ni bertumbuh, betul tak? Daripada biji benih sampai dah ada daun. Macam ni kan? Batang semua dah ada, batang dah ada daun. Itu pertumbuhan pokok. Itu punya konsep sains, konsep sains dia pertumbuhan pokok. Jadi dia punya yang kita boleh perhatikan pertumbuhan pokok ni, kita boleh perhatikan adalah ataupun apa yang kita boleh dapat lakukan, kita boleh kira dia punya bilangan daun ni. Bilangan daun ni, pertambahan bilangan daun pokok. Maka apa definisi secara operasi dia? Definisi secara operasi dia kena jawab macam ni. Kita guna balik perkataan definisi secara operasi ni. Definisi secara operasi pertumbuhan pokok ialah pertambahan bilangan daun pokok. Okey. Yang ini kalau tak ada ayat definisi secara operasi dekat depan ni, ada konsep sains dekat depan ni, salah. Untuk kamu jawab soalan tanya, berikan definisi secara operasi tentang pertumbuhan pokok. Kamu jawab pertambahan bilangan daun pokok. Salah jawab macam tu. Dia jawab macam bahasa Melayu sikit, penuh.
Faham tak? Kan ayat bahasa Melayu kalau bagi soalan dia kena salin separuh soalan tu kerana bla 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 macam tu kan. Yang ini pun sama juga. Kena lengkapkan daripada awal. Definisi secara operasi pertumbuhan pokok ialah pertambahan bilangan daun pokok. Okay, boleh Right, kita lihat contoh yang kedua. Okey, gambar magnet menarik klip kertas kan. Okey. Konsep sains dia apa? Konsep sains dia yang nak didefinisikan ialah kekuatan magnet. Okey. Kekuatan magnet. Bagaimana kita nak ukur kekuatan magnet ni? Kita boleh lihat klip kertas ni lah. Kita boleh kira berapa banyak klip kertas yang melekat di dalam ni. Tapi kalau dalam gambar ni kamu tengok banyak sangat nak kira kan. Tapi tak apa, ini sekadar gambar saja. Jangan risau. Okey. Apa yang dapat diperhatikan atau dilakukan? Bilangan klip kertas yang ditarik. Siapa tarik dia? Magnet ni lah. Okey. Definisi secara operasi ni macam mana? Begini. Definisi secara operasi kekuatan magnet ialah bilangan klip kertas yang ditarik oleh magnet. Okey. Bilangan klip kertas yang ditarik oleh magnet. Sekali lagi, mesti ada perkataan definisi secara operasi, mesti ada dia punya konsep sains dia, iaitu kekuatan magnet, dan dia punya apa yang dapat diperhatikan atau dilakukan. Apa yang kita ukur lah, senang cakap apa yang kita ukur tu, bilangan klip kertas yang ditarik oleh magnet. Okey? Faham dua contoh ni? Okey? Alright. Kalau dah boleh faham dengan yang topik-topik sebelum ni, okey, kita recall balik apa yang kita dah belajar hari ni. Yang pertama, kita belajar menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, recall balik apa dia? Kita perlu memerihalkan tentang sesuatu kejadian atau fenomena peristiwa berdasarkan perubahan parameter yang berlaku. Dan juga masa dia. Right. Yang kedua kita belajar hari ni adalah mentafsir data. Okey, kita diberi sesuatu diagram ke, table ke, kita diberi bilang ke, catapai ke, kita kena tafsirkan. Okey, tafsirkan. Okey. Kalau banyak situasi guna perkataan paling, kalau ada dua situasi je, contoh dalam carta pengelasan kita guna manakala. Macam tu Alright. Yang ketiga, kita belajar hari ini tentang mendefinisi secara operasi. Kita mendefinisi konsep sains dia. Okey, kita mendefinisi konsep sains dia. Okey, dan memberikan dan dengan menyatakan apa yang kita ukur, apa yang kita perhatikan. Okey. Alright. Tapi jangan risau, konsep sains tu yang ditanya. Kamu perlu tentukan apa yang dia ukur ataupun yang diperhatikan tu lah. Jadi ini ketiga-tiga topik yang telah kita pelajari untuk hari ini. Jadi keseluruhannya kemahiran proses sains yang saya telah ajar adalah 9 kemahiran proses sains. Berbaki lagi 3. InsyaAllah saya akan teruskan pada PDPR yang seterusnya. Jadi tolong beri perhatian terhadap apa yang saya ajar ni. Kita teruskan aktiviti pula. Aktiviti 1. Lihat gambar di sebelah. Mana gambarnya? Ni gambar dia. Gambar ni adalah dough. Dough buat roti, donat tu. Sebelum nak bentuk dia, asalnya bila dah uli macam ni rupa dia. Sebelum nak bentuk, dia dah besar macam ni. Jadi soalan dia, nyatakan perhubungan ruang dan masa bagi dough tersebut. Jadi kamu tentukanlah dulu berapa banyak parameter yang terlibat dalam ni. Lepas tu gunakan contoh yang tadi tu, menggunakan perhubungan ruang dan masa yang bayang-bayang tadi tu sebagai panduan untuk jawab. Cikgu bagi hint yang ini satu parameter je yang terlibat. Tak lebih. Cikgu bagi hint satu parameter saja yang terlibat. Kamu kena tentukan parameter tu dan jawab cara jawapan yang seperti yang cikgu ajar tadi tu alright. Aktiviti yang kedua. Perhatikan jadual di atas. Mana jadualnya? Yang ni jadualnya. Jadual dia sebut tentang kereta.
PQRS. Jarak yang dilalui oleh kereta tu 45, 35, 60, 15. Lajuan dia semua sama 5 meter per saat. Okey. Mungkin ni kereta mainan lah kot. Dalam satu saat boleh pergi 5 meter kereta betul pun mungkin juga. Wallahu alam. Tapi tak apa, ini data dia. Data dia yang kamu kena tafsirkan. Berikan dua tafsiran yang munasabah bagi jadual di atas. Okey. Dia juga ni ada lebih daripada dua situasi PQRS. Guna perkataan paling. Guna perkataan paling. Okey. Gunakan juga contoh yang saya berikan untuk jawab ni. Tapi janganlah jawab kamu tu sama macam dalam contoh tu. Itu salah lah. Saya nak tafsiran tentang jadual ni. Bukan tafsiran tentang contoh tadi tu. Itu saya dah bagi. Saya nak datang daripada kamu sendiri. Okey? Alright. Aktiviti yang ketiga macam mana pula? Okey. Ini untuk definisi secara operasi. Suai dan padankan. Okey? Lihat. Ni dia punya definisi secara operasi yang disusun secara tidak teratur. Tak ikut dia punya tu. Kamu kena sesuaikan. Ini adalah konsep sains dia. Yang ini apa yang diukur ataupun apa yang diperhatikan. Okey. Jadi kamu kena padankan. Contoh yang pertama, kadar penjatan suatu bahan. Mana satu? Yang ini yang aktiviti ni perlu kamu salin soalan dia macam tu juga aktiviti 1 dengan 2. Perlu salin soalan, jangan terus jawab je. Kalau kamu jawab, okey, betul. Saya tak ada jawapan tu betul kadang-kadang. Tapi betul ke kamu faham tentang apa yang kamu jawab tu? Jadi saya nak marking pun agak macam mana nak bagi penerangan kalau kamu buat salah. Macam tu. Boleh tunjukkan dekat sini lah, dekat soalan kamu tu. Contoh Okay. Alright. Jadi dekat sini kamu perlu mulakan dengan ayat definisi secara operasi, masukkan dia punya konsep sains, lepas tu padankan mana satu dia punya perkara yang diukur ataupun diperhatikan ni Okay. Mesti ada 4. Alright. Okay. Saya harap kamu buat. Ini alhamdulillah sambutan untuk kerja yang saya berikan memuaskan walaupun masih lagi ada yang tak nampak, tak muncul lagi. Tapi alhamdulillah okey. Uranus pun ada menunjukkan pernyataan yang baik juga. Okey. Walaupun saya tahu kekangan-kekangan yang ada oleh beberapa, sebab tu saya buat recording ni supaya memudahkan kamu untuk melakukan tugasan yang diberikan lah. Okey. Jadi saya harap kamu teruskan dengan apa yang kamu dah buat sebelum ni. Alright. Hantar secara personal, saya tanda, lepas tu masukkan, listkan nama dekat dalam grup PDPR Sign Alright. Kita untuk yang terakhir, untuk latihan kamu masih lagi buku yang sama. Saya tak nak pergi pada mana-mana buku saya pun tak ada handout lain yang saya nak bagi. Kalau saya bagi handout parent nak kena print lah apa semua, leceh. Jadi saya guna je buku ni. Jadi saya harap mana yang tak beli lagi tu tolong beli. Okey. Untuk hari ni muka surat 5 saja. Untuk hari ni muka surat 5 sahaja. Okey, so ada 3 aktiviti tadi, 1, 2, 3 dan 1 muka surat di dalam buku sukses. Okey. Alright. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.